Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah yang terus memberikan rezeki kepada kita setiap petang untuk dapat mempelajari Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari satu hadis ke satu hadis. Dan pada hari ini walhamdulillah kita masuk dalam perbahasan yang seterusnya, tetapi masih lagi di dalam hadis yang ketiga daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, dalam memohon keberkatan dengan menyebut nama-nama ulama-ulama besar yang telah menjadi tali sambungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberkati Al-Imam Al-Bukhari, para guru beliau, murid-murid beliau, dan semua para ulama yang telah menyampaikan Sahih Al-Bukhari sehingga sampai kepada kita, dan moga semua yang membaca kitab Al-Imam Al-Bukhari mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis ini daripada awal. Kata Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة رضي الله عنها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. Jadi semalam kita telah sampai kepada teks yang berbunyi kita sampai kepada teks yang berbunyi fantalaqat bihi wa Raqat ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha telah bertolak daripada rumah beliau bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Khadijah telah mendatangi bersama-sama dengan baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau telah mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah merupakan anak lelaki kepada pakcik Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dari sebelah ayah. Ini telah kita bincangkan semalam. Kerana Sayyidatuna Khadijah bernama Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, manakala Sayyidina Waraqah pula adalah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi antara Sayyiduna Waraqah dengan Sayyidatuna Khadijah, hubungan mereka adalah sepupu sebelah ayah.
Kerana ayah Sayyidatuna Khadijah dengan ayah Sayyiduna Waraqah adalah dua beradik. Kerana kedua-duanya iaitu Naufal dan juga Khuwailid, kedua-duanya adalah putera kepada Asad, yang mana Asad merupakan putera kepada Abdul Uzza, manakala Abdul Uzza pula adalah putera kepada Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Jadi di sini kita pun dah tahu percantuman nasab antara Sayyidatuna Khadijah, Sayyiduna Waraqah bin Naufal, dan percantuman nasab mereka berdua dengan nasab Nabi alaihi salatu wasalam. Kerana nasab ketiga-tiga mereka ini, kalau Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyidina Waraqah bersambung di Asad bin Abdul Uzza ibni Qusay. Tetapi kalau dengan Nabi alaihi salatu wasalam, nasab mereka berdua dengan Rasulullah akan bercantum di Qusay. Kerana Abdul Uzza yang merupakan antara moyang Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyiduna Waraqah, Abdul Uzza ini adalah anak lelaki kepada salah seorang moyang Rasulullah yang bernama Qusay. Kerana Nabi Muhammad adalah Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay. Jadi Abdu Manaf dengan Abdul Uzza, kedua-duanya adalah dua beradik kerana ayah mereka adalah Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr sehinggalah ke atas. Jadi maknanya Sayyidatuna Khadijah dan juga Sayyiduna Waraqah adalah daripada keturunan Quraisy, daripada salasilah keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis yang ketiga ini, kata beliau, wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ini adalah merupakan seorang lelaki yang telah memeluk agama Nasrani pada zaman jahiliyah. Maknanya Sayyiduna Waraqah bin Naufal sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beragama dengan agama Nabi Isa alaihi salam, dan ini bercanggah terus dengan agama yang diamalkan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yang mereka ini adalah menyembah berhala. Jadi tahulah kita pada zaman orang-orang Quraisy menyembah berhala, masih ada orang Arab yang tidak menyembah berhala, sebaliknya beragama dengan agama Islam berdasarkan syariat Nabi Allah Isa alaihi salam. Contohnya adalah Sayyiduna Waraqah bin Naufal. Beliau tidak menyembah berhala, sebaliknya beliau menyembah Allah Azza wa Jal berdasarkan syariat Nabi Isa alaihi salam. Ni kalau ikut ceritanya, beliau dengan sahabat beliau yang nama Zaid bin Amr bin Nufail, mereka berdua kawan rapat dan mereka tak suka dengan cara orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, kerana bagi mereka menyembah berhala itu memang salah sama sekali, tak dapat diterima oleh akal yang waras. Kita yang buat berhala, lepas tu kita pula yang menyembahnya. Lalu akhirnya Sayyidina Waraqah dan sahabat beliau bernama Zaid bin Amr bin Nufail telah keluar mencari pengetahuan terhadap agama-agama lain untuk mereka dapat mencari agama yang benar. Lalu mereka bertanya tentang agama-agama yang ada di sekitar itu. Lalu akhirnya Sayyidina Waraqah bin Naufal tertarik dengan agama Kristian, ataupun dengan lebih tepat kita boleh sebut agama Nasrani, iaitu kerana beliau telah bertemu dengan penganut agama Nasrani sebelum syariat Nabi Isa diubah-ubah. Maknanya Sayyidina Waraqah, kalau kita kata beragama Kristian mungkin orang faham, maknanya dia pun menyembah Nabi Isa. Tak. Sayyidina Waraqah bin Naufal adalah beragama dengan agama Nabi Isa AS sebelum berlaku perubahan. Maksudnya zaman beliau itu masih ada masyarakat Nasrani yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa sebelum agama Nabi Isa diubah-ubah. Jadi antara yang beriman dengan agama Nabi Isa AS adalah Sayyidina Waraqah, kerana beliau kebetulannya ditakdirkan Allah bertemu dengan orang yang beragama Nasrani dalam keadaan ajaran yang dipegang oleh orang tersebut adalah ajaran Nabi Isa sebelum berlaku tokok tambah. Dalam masa yang sama disebut oleh Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, Sayyiduna Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang dapat menulis dengan tulisan
Ibrani, iaitu tulisan Hebrew, tulisan Hebrew. Kita kata Ibrani, iaitu tulisan ataupun bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Yahudi. Sampai ke hari ini kalau kita buka di YouTube ada kelas bahasa Ibrani dan mereka menyatakan perbezaan yang tidak terlalu ketara antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Jadi Sayyidina Waraqah ini selain daripada beliau itu memang dah orang Arab, beliau juga mampu untuk menulis dalam bahasa Yahudi. Maknanya beliau mahir dengan bahasa Yahudi. Kemudian disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, fayaktubu minal injil bil ibraniyati ma sya'allahu an yaktub. Lalu beliau, iaitu Sayyidina Waraqah, telah menulis dengan menggunakan bahasa Hebrew. Beliau telah menulis petikan-petikan daripada kitab Injil apa yang Allah kehendaki untuk beliau menulisnya. Maknanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ingin menyatakan Sayyiduna Waraqah bin Naufal ini setelah beliau beragama agama Nabi Isa alaihissalam, beliau juga mahir dengan bahasa Hebrew, bahasa orang-orang Yahudi, sehingga beliau boleh menulis petikan kitab-kitab Injil, petikan daripada kitab Injil, beliau translate ke bahasa Hebrew. Dan ada riwayat yang lain yang kita akan jumpa lama lagi lah. Dalam riwayat lain Imam Al-Bukhari pernah menyatakan wa kana yaktubul kitab al-arabi fayaktubu minal injil bil arabiyyati ma sya'allahu an yaktub. Ini riwayat yang lain. Maknanya Sayyidina Waraqah ni seorang yang mampu untuk menulis dalam bahasa Arab, dan beliau telah menulis petikan kitab Injil, ditranslate, ditukar bahasa ke bahasa Arab. Maknanya kalau orang tanya, antara tokoh yang awal menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Hebrew dan ke dalam bahasa Arab adalah Sayyiduna Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Jadi kerana apa? Kalau kita tengok dalam kajian para ulama, ada para ulama yang berpendapat kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu dengan bahasa Suryani. Kalau kita tengok di YouTube ada juga bahasa Suryani. Kita boleh dengar macam mana bunyi bahasa Suryani. Dia lain sikit. Dan dikatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam bertutur dengan bahasa Suryani, manakala Injil yang diturunkan kepada baginda juga dalam bahasa Suryani. Berbeza dengan kitab Taurah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Ibrani, iaitu bahasa orang-orang Yahudi. Jadi oleh kerana kitab Injil itu diturunkan dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa diturunkan dalam bahasa, maafkan saya, kitab Injil diturunkan oleh Allah dalam bahasa Suryani, bukan dalam bahasa Ibrani, maka Sayyiduna Waraqah pernah menterjemahkan petikan-petikan daripada kitab Injil, diterjemahkan daripada bahasa ke bahasa Ibrani dan juga ke dalam bahasa Arab. Cuma saya tidaklah mengetahui bahawa Injil yang dipegang oleh Sayyidina Waraqah ketika itu dalam bahasa apa. Adakah dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa apa, wallahu taala a'lam, ataupun adakah pada zaman itu memang kitab Injil yang sampai kepada beliau adalah menggunakan bahasa asal, wallahu taala a'lam. Cuma beliau pernah menterjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab dan pernah beliau menterjemah